Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesyuarat Jawatankuasa tertinggi bersama Jawatankuasa Sektoral, Jawatankuasa Sambutan Jubli Intan ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanat Bolkiah Muazzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam 60 tahun menaiki takhta tahun 2027 diadakan petang kemarin di Istana Nurul Iman. Mesyuarat dipengerusikan bersama oleh Yang Amat Mulia Pengiran Indra Setiadi Raja Sahibul Karib, Pengiran Anak Haji Idris bin Pengiran Maharaja Lela, Pengiran Muda Abdul Kahar, Yang Di-Pertua Adat Istiadat Negara, Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja Major Jeneral Besar Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi Kedua, selaku pengerusi bersama Jawatankuasa Tertinggi Sambutan Jubli Intan ke bawah Duli Maha Mulia. Mesyuarat membincangkan mengenai persediaan awal dari setiap jawatankuasa sektoral yang dibentuk dalam memastikan perancangan dan pelaksanaan program dan aktiviti dapat dilaksanakan dengan teratur dan sempurna. Majlis Sambutan Jubli Intan yang bakal diadakan pada tahun 2027 akan mengukir satu lagi sejarah gemilang dalam menyelahkan keunggulan Kesultanan Negara Brunei Darussalam sekaligus menjadi perhatian dan ristaan mata dunia sebagai simbol keutuhan institusi beraja di negara ini. Pada masa yang sama, penglibatan seluruh lapisan masyarakat negara Brunei Darussalam mencerminkan rasa kesyukuran dan ketahansetiaan yang tidak berbelah bahagi ke hadapan Majlis ke bawah Dunia Maha Mulia, seorang raja yang tersohor sebagai working monarch, caring and visionary leader. Stesen minyak Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei Taib Sendirian Berhad Jawangan D5 kini mula beroperasi. Majlis pembukaan semula stesen minyak tersebut berlangsung kemarin. Stesen minyak tersebut ditutup sejak Ogos 2024 bagi memberi laluan kepada kerja pengubah suaian. Majlis disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja Major Jeneral Besar Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua selaku pengerusi lembaga pengarah Taib. Reka bentuk dan fasiliti stesen yang dinaik taraf dihasrat dapat memberi pengalaman baharu melalui perkhidmatan pelanggan yang lebih efisien dan selesa. Stesen tersebut beroperasi setiap hari bermula dari pukul 6 pagi hingga 12.30 malam kecuali pada hari Jumaat ditutup bermula 12.30 hari hingga 2 petang. Kolej Perdagangan dan Teknologi Cosmopolitan mengadakan Majlis Convocation ke-19 bagi meraihkan 487 pelajar yang menamatkan kursus dalam teknologi maklumat, perniagaan dan media kreatif. Majlis berlangsung di sebuah hotel di Jerudong. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isyam bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Majlis mencerminkan usaha proaktif berterusan kolej berkenaan dalam menghasilkan graduan yang berkualiti, berdaya saing dan mampu bekerja. Kolej tersebut juga kekal komited kepada pembelajaran berterusan, pengembangan pasaran dan pendidikan menyeluruh. Terdahulu diadakan pelancaran sijil peringkat 3 City and Girls dalam kesihatan dan keselamatan pekerjaan. Kementerian Kewangan dan Ekonomi dengan kerjasama Kementerian Kelestarian dan Alam Sekitar Republik Singapura dan Singapore Food Agency SFA akan melaksanakan kajian keboleh-laksanaan bersama bagi penubuhan sebuah zon makanan agri teknologi Brunei Singapura ATFZ. ATFZ merupakan salah satu usaha strategik di bawah memorandum persefahaman antara kedua-dua negara. Antaranya bertujuan meningkatkan kedayatahanan bekalan makanan, memudah cara pelaburan bernilai tinggi dalam sektor agri makanan serta menjadikan negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura sebagai peneraju dalam pengeluaran agri makanan yang mampan dan berasaskan teknologi di rantau ini.
ATFZ dijangka dapat menyokong pembangunan ekosistem agri makanan yang berdaya saing bagi penghasilan, pemprosesan dan pengeksportan produk makanan berkualiti tinggi ke pasaran serantau dan antarabangsa. Pelaksanaan kajian bersama akan melibatkan agensi-agensi berkepentingan termasuk Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei dan Autoriti Makanan Brunei Darussalam. Inisiatif mencerminkan komitmen berterusan kedua-dua negara dalam mempererat kerjasama dan hubungan dua hala. Kedutaan Jepun di negara ini dengan kerjasama pusat membeli belah Times Square mengadakan festival kebudayaan dan filem Jepun selama 2 hari sehingga hari ini. Majlis perasmian festival diadakan di pusat membeli belah tersebut. Hadir Dr. Siti Nurhalvi binti Haji Wahsau Felah, Timbalan Setiausaha Tetap Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Antara pengisian festival, persembahan, bengkel kebudayaan dan pameran. Juga diadakan tayangan beberapa filem Jepun. Festival bertujuan mempamerkan budaya tradisional dan kontemporari Jepun yang berfungsi sebagai platform untuk mengetahui peluang pembelajaran, beasiswa dan program pertukaran belia di Jepun. Juga hadir Tuan Yang Terutama Kikuta Yutaka, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Jepun ke negara ini. Festival dibukakan bagi kunjungan orang ramai bermula pukul 10 pagi hingga 9 malam. Jabatan Daerah Brunei dan Muara dengan kerjasama Majlis Perundingan Mukim Kota Batu mengadakan kempen kebersihan bersepadu. Kempen diadakan di kawasan letak kereta dan bawah jambatan jeti penurunan penduduk Kampung Sungai Bunga, Jalan Kota Batu. Menyertai kempen, Pimpinan Muhammad Amir Mubarak bin Pimpinan Haji Hashim, pemangku pegawai Daerah Brunei dan Muara. Kempen disertai oleh penduduk kampung dan sekitarnya serta para sukarelawan Green Brunei. Selain meningkatkan kesedaran tentang kepentingan kebersihan dan kecantikan alam sekitar, kempen juga bertujuan memupuk kerjasama semua pihak yang berkepentingan serta penduduk kampung dan mukim. Juga menyertai Yang Berhormat Awang Lawi bin Haji Lamat dan Yang Berhormat Awang Haji Daud bin Jihan, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis Perundingan Kampung MPK Lumut 2 dengan kerjasama MPK Sungai Liang, MPK Lumut 1 dan Majlis Perundingan Rancangan Perumahan Negara Kawasan 1, 2 dan 3 menganjurkan Pesta Pantai Lumut 2025. Perasmiannya disempurnakan oleh Awang Muhammad Faik bin Haji Rani, pemangku pegawai daerah Blight. Pesta merupakan acara tahunan sebagai sebahagian usaha memperkasa kegiatan MPK Lumut 2 di samping memberi peluang kepada pengusaha kecil dan sederhana untuk meraih pendapatan. Sekolah Rendah Puni Daerah Temburong mengadakan majlis sambutan Jubli Platinum sekolah berkenaan. Hadir Awang Hassan Bahar bin Haji Omar, pemangku pegawai daerah Temburong. Majlis diadakan sebagai penghargaan terhadap perjalanan panjang sekolah berkenaan dalam mencorakkan pendidikan di daerah Temburong itu diisikan dengan pelbagai persembahan. Turut diadakan pameran Jubli Platinum yang antaranya mengetengahkan koleksi gambar lama dan pencapaian akademik sekolah berkenaan. Dengan tema akhlak mahkota ulama meneladani mereka meningkatkan martabat diri, program Haya Ilal Arabiah Mari Berbahasa Arab diadakan bagi meningkatkan kemahiran serta mengukuhkan budaya bertutur bahasa Arab dalam kalangan pelajar persekolahan Arab. Program anjuran Sekolah Tinggi Arab Hasanah Bolkiah itu berlangsung di sekolah berkenaan. Perasmian program disempurnakan oleh Awang Haji Ahmad Abdul Salam bin Haji Abdul Rahman, pemangku pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Majlis dimulakan dengan bacaan Saidul Istighfar, Surah Al-Fatihah dan doa selamat. Pengisian program persembahan dan lawatan ke petak-petak aktiviti. Program merupakan salah satu usaha yang dilaksanakan oleh Jabatan Pengajian Islam melalui sekolah-sekolah Arab bagi memperkukuh penguasaan pelajar dalam bahasa Arab. Ia berperanan sebagai wadah praktikal untuk para pelajar mengaplikasikan bahasa Arab dalam pelbagai aktiviti kurikulum yang menarik dan menyeronokkan. Bengkel Surah Al-Fatihah diadakan bagi meningkatkan pemahaman dan penghayatan terhadap surah tersebut.
dianjurkan oleh Jawatankuasa Takmir Masjid Pengiran Muda Abdul Wakil Kiudang dan Pejabat Halihwal Masjid Daerah Tutong. Dengan kerjasama bahagian imarah Jabatan Halihwal Masjid, bengkel berlangsung di masjid berkenaan. Hadir Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah Halihwal Masjid. Bengkel disertai oleh 70 ahli Jawatankuasa Takmir, Muslimah serta Jemaah Masjid Daerah Tutong. Antara pengisian bengkel termasuk pendekatan pengertian tahsin, sesi teori dan latihan bacaan. Bengkel dianjurkan untuk menyemai kesedaran mengenai kepentingan memahami makna surah Al-Fatihah serta menghayati kandungannya dalam solat. Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan KUP USB melalui Pusat Penyelidikan dan Penerbitan menyertai Pesta Buku Antarabangsa Kota Kinabalu 2025 disertai lebih 50 pempamer tempatan dan antarabangsa. Pesta buku tersebut diadakan di Sabah International Convention Centre, Kota Kinabalu, Sabah. Hadir mengunjungi reruai KUP USB Dayang Fauzana Octavia binti Haji Ali, Konsul Agong Negara Brunei Darussalam di Kota Kinabalu. Penyertaan KUP USB mencerminkan usaha berterusan dalam meningkatkan jalinan kerjasama dengan institusi penyelidikan, industri dan komuniti global sekaligus meningkatkan pertukaran pengetahuan, amalan terbaik dan sumber daya. Turut menyertai pameran Jabatan Mufti Kerajaan, Pusat Dakwah Islamiah, Dewan Bahasa dan Pustaka, Jabatan Museum-Museum serta Pusat Sejarah Brunei. Sukan. Para atlet pelajar renang giat menjalani latihan di kolam renang Kompleks Sukan Negara Khas Dalam Bolkiah sebagai persiapan menghadapi kejohanan sukan sekolah-sekolah ASEAN kali ke-14 yang bakal berlangsung tidak lama lagi. Latihan berkenaan dijalankan bagi memastikan setiap atlet berada pada tahap terbaik dari segi fizikal, mental dan semangat berpasukan sebelum beraksi dalam kejohanan tersebut. Saya berharap para atlet dapat membawa nilai disiplin, semangat juang yang tinggi dan sikap tidak mudah putus asa dalam setiap pertandingan. Selain itu, mereka perlu menanamkan mentaliti yang positif, berfokus kepada usaha dan semangat kesukanan, bukan hanya kepada kemenangan semata-mata. Latihan turut memberi penekanan terhadap keseimbangan antara disiplin, fokus dan kerjasama dalam kalangan atlet pelajar agar persediaan berjalan lancar serta teratur. It's an honor to represent Brunei and wear its colors. It's nerve-wracking, but yeah, it's cool. I hope I break all my personal records and hopefully also break some national age group records. Feel very proud to represent my country. It's an honor and stuff. Yeah. Training's been tough, but through it all, it's fun to train my teammates. I hope all of us just do our best and try and medal, make Brunei proud. I feel very proud and excited to represent Brunei. It's a big honor and I want to do the best for my country. I hope to achieve a podium finish or at least a personal best as well as national records. Dengan semangat dan dedikasi yang ditunjukkan, pasukan renang negara diyakini mampu memberikan serangan hebat dalam sukan sekolah-sekolah ASEAN tahun ini. Latihan yang berterusan bukan sahaja mempersiapkan mereka untuk kejohanan, tetapi turut membentuk jati diri atlet pelajar muda yang berdisiplin, berakhlak dan menjadi kebanggaan negara Brunei Darussalam.